سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها بيقين عظمة ذاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil karim alihi wassabil kiram al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa ighfir lahum warhamna warhamhum. Nawwir qulubana wa nawwir qulubahum tsabbit imanana wa imanahum ala dinik ya arhamar rahimin. Bi barakatis syahril muharram. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Apa? Air kopi apa? Ya betul lah. Orang ni murid baik. Murid nak cakap untung tapi tak bawa. Kalau untung bawa lah. Betul tak? Ada sedekah yang paling baik beri orang minum air. Lepas tu ibu-ibu saya ingatkan, kalau orang habis nak buat kolam macam di Thailand sana, kalau ada duit buat 1,000 satu kolam. Dan dia 5 buah rumah sebiji kolam, 5 buah rumah sebiji kolam. Air paling besar. Tahu? Ataupun kalau kat kampung ada orang masuk paip air. Dan nak orang miskin pula beri 100-200. Itu besar pahala ni untuk mak bapak kita. Kerana sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, mak aku baru meninggal. Aku tak sempat nak buat apa-apa, boleh tak aku sedekah dengan dia? Dia dah mati. Nabi kata, buatlah sedekah sampai pahala daripada mak kau. Nampak? Lepas itu dia tanya, apa yang sedekah yang paling baik untuk orang yang mati? Nabi kata, beri minum air. Orang hidup tu juga, beri minum air. Yang tak bawa, tengok dia orang minum air. Macam itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Muka surat? Oh, sudah buat. Dah buat belum? Alhamdulillah. Jadi bulan Muharram 10 masa yang saya dah beritahu, lebihkan sikit daripada bulan-bulan yang lain. Ini keistimewaan surat duha ni banyak. Kita biasanya cari tentang rezeki, doa tentang rezeki. Bila kita rezeki tahu daripada Allah. Wallahu yarzuqu man yasha'. Allah yang memberi rezeki, bukan kita. Kita cari aja. Cari kita pun dengan izin Allah. Macam kita cari buah, ramai-ramai pergi cari pucuk katu. Orang bandar kampung kan, ramai ada tanah, dara campur. 5 orang pergi 10 orang kebun. Tak ada. Yang ada, Allah gerakkan dia ke sana. Apa tak dapat. Dia ke sana, kejap dia dah banyak. Itu rezeki. Lepas tu kita, kalau khusus orang berniaga ni, sebelum dia berniaga dengan makhluk, dia mesti berniaga dengan Allah dulu, Nabi besar. Apa juga kita, sebelum kita membuat urusan dengan makhluk, rumah tangga ke masyarakat ke,
buat urusan dengan Allah SWT. InsyaAllah urusan itu mudah. Baca Nabi kata setiap satu perbuatan mesti mulakan dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. InsyaAllah mudah dan Allah atur urusan yang terbaik. Faham? Jadi sebab itulah surat duha ni Nabi anjurkan. Jadi kita tengok dia punya doa ni, kita tengok doa solat duha. Tentu ada buat tak? Tak ada doa di sini ya? Oh. Tak ada doa dia ni. Allahumma in kana rizqi bis sama' fa'anzilhu wa kana. Tubah kau ni lupa abang kacau lah. Ya, tak ada doa dia Ada tak? Tak ada. Tak ada, tengok dalam buku lain lah. Patut ada ni. Baik. Yang ketiga, sunat duha. Witir dah habis. Sembahyang sunat duha adalah sunat yang muakkad. Muakkad apa? Yang sangat-sangat dituntut. Muakkad sangat-sangat dituntut. Macam solat witir jugalah. Sangat-sangat dituntut orang yang mengerjakan solat duha ni. Sabda Nabi SAW, man hafaza ala sab'atid duha upirat lahu junubuhu wa in kanat misla zabadil bahr. Maknanya apa? Siapa yang memelihara 2 rakaat duha. Melihara mana apa? Buat. Kedua, jaga sembahyang duha tu dengan peraturan-peraturan yang terbaik. Baca surah, baca doa iftitah, baca surah walaupun sembahyang sunat, buat lebih baik macam sembahyang fardu. Faham? Jangan baca semua tentang duha ni sunat, Allahu akbar kabira pun tak nak baca. Tak boleh. Surah kena baca. Jangan surah pendek, qul huwallahu ahad, Allahu ahad hari-hari. Cari yang boleh panjangkan kalau tak uzur. Siapa yang memelihara 2 rakaat duha, memelihara maknanya ikhlas dia nak buat tu. Macam jaga memelihara ayam, beri makan tak? Beri kebat tak? Ayam nak makan usang, nak makan biawak, kita jaga tak? Semayang tu juga. Jaga semayang duha ni, pelihara. Sebab tu nak semayang baca auzubillah, bismillah, supaya jaga daripada gangguan syaitan. Syaitan lebih suka kalau kita semayang seorang-seorang ni dia ganggu. Dia paling suka. Nak cepat aja. Semayang 2 rakaat je tu. Kemudian jaga bacaan-bacaan dia elok-elok. Kan dah belajar. Saya kan dah beri bacaan-bacaan semayang, dah beri belum? Baca elok-elok, fahamkan makna-makna dia. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Elok-elok baca. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Macam itulah. Ni alhamdulillah amin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in. Macam mana? Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nampak? Boleh tahan ke lama? Lama no saatnya. Kau buatlah cepat. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini. Sepak malaikat dah. Betul semayang. Jaga tahu jaga. Belajar tu juga. Jaga belajar. Jangan berbual. Duduk belakang tu ke depankan sikit. Dasar belakang dia 3-4 orang lain tak ada. Dia belakang. Jaga sekali ke depan. Penat rasa ke belakang. Nak melunjuk. Duduk belakang. Tak melunjuk, duduk depan. Macam tu lah. Ini belakang. Asal datang cari tu aku perhatikan tu. Asal datang dia konak ke belakang. Padahal pahala tu berugi tu. Belakang dengan depan besar depan. Tapi kita pilih belakang. Padahal depan banyaknya. Apa pasal enggak? Pasal tak menjaga. Tak jaga.
Sakit tak apalah. Itu kata-kata dia sakit tak apa. Ni yang tak sakit yang mengegah pun masuk belakang. Yelah tak apalah. Yang penting datang Ustaz baik. Ingat sembahyang duha tu Siapa yang memelihara 2 rakaat solat duha diampunkan baginya segala-gala dosanya. Kecil ataupun besar kata ulama. Walaupun seumpama buih di laut. Ini yang mengekalkan solat duha. Mengekalkan, memelihara mana tak tinggal 1 hari pun. Kalau tinggal dia qada. Nampak? Buat betul-betul, tak ada 2 rakaat, tak ada. Berapa sebanyak-banyak solat duha? Sebanyak-banyak berapa rakaat? Ya? Berapa? 11. Berapa? 12. Dia tak ada witir jangan main. Kalau tahajud ada witir, buatlah 4 ke 6 ke. Faham? Hari-hari baik-baik macam bulan Muharram, bulan Syakban, bulan Rajab, bulan-bulan baik, buatlah lebih sikit. Macam kita ada orang datang nak minang anak kita, baik tak baik? Buatlah kuih sikit. Macam itulah. Hari lain tak payah kuih. Abang kau minum air je. Time ada orang datang barulah tu rasa jemput, rasa kuih. Kalau tidak mampus tak ada. Itu kelebihan orang datang. Macam kita, kelebihan cucu balik barulah bini kita masak sedap. Dan cucu tak balik, ikan kering sawi jadilah makan je lah. Dan cucu balik ramai-ramai dia potong beli ayam lepas masak. Jadi kita numpang ke berkat je, berkat cucu. Tak? Berkat bini nampak tak ada, itulah sayur kawi ikan kering, sawi kering. Penat lah. Tapi cucu balik tak penat pula tu. Betul? Tapi cucu dah balik kampung, dah balik semua, mula dia panggil kita. Mari buat kejap, kenapa? Picit kaki sikit, penat. Hari cucu ada tak penat? Aduh, kadang cucu ramai dia makan pun tak ingatkan kita. Bini ni lah. Cucu yang ingatkan. Mak tok tak makan ke? Tak payah atau kau tu tahu makan sendiri. Tengok. Tak ada orang, dia makan seorang dia panggil kita. Makan. Sian pula tu makan juga lah. Itu memang tabiat lah, tak apalah. Contoh. Dia orang lelaki kalau faham tak marah. Memang perempuan macam tu. Kalau dia ada anak, ada cucu, memang suami dia bukan benci, macam tak berapa ingat lah. Pasal perempuan besok dalam surga, dia tak, yang dah ada suami, dia tak dapat suami lagi, dia dapat bidadari, wildan, anak-anak yang melayan dia. Itu yang sebab itu anak-anak ni penting. Baik, seperti buih di laut pun, buih di laut banyak. Kalau dosa tu timbul macam buih timur kan. Buih laut susah. Macam air kencing kan ada buih kadang-kadang. Air kencing kau ada buih kadang-kadang. Kau lagi sakit pinggang lagi banyak buih. Itu tu bukan buih air kencing tu sikit. Sepinggan tak ada. Ini seperti buih di sungai, bukan di laut yang besar. Banyak buih. Kita semayang hari-hari, Allah akan beri keampunan dosa kita. Apa hendak lagi jadi orang buat salah pun Nabi dah tunjukkan, suruh minta maaf, ada cara-cara dia pun tak nak buat. Itu nama degil. Macam ni ada tahu siapa sembahyang duha mengekalkan solat duha 2 rakaat. Walaupun dosa kita memang banyak seperti buih di laut pun Nabi kata Allah mampu mengampunkan. Kerana solat duha ni solat minta rezeki pada Allah SWT. Sama ada nambah rezeki, menambahkan pahala atau mengurangkan dosa. Dan sabdanya lagi tengok tadi riwayat daripada Ibnu Majah. Sabdanya lagi di pagi hari lagi sekalian apa tu? Sendi kamu berkandakkan sedekah. Sendi kita pun nak sedekah. Mana kena goyang sikit sendi tu sedekah. Maka setiap tasbih sedekah. Goyang subhanallah subhanallah. Tu sendi tak tu? Sendi tak? Ini kaki dia goyang, kepala goyang. Itu lain cerita. Dia kata setiap sendi kamu berkandakkan sedekah. Maka naklah berkerja lah, bergerak. Maka setiap tasbih sedekah.
Setiap tahlil sedekah. Tasbih apa? Subhanallah, 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 sedekah. Ni bangun je pagi, selawat. Siapa yang nak tidur selawat, bangun pagi selawat, dia menjadi kekasih Nabi SAW. Ni kita nak tidur duit, bangun tidur duit, itu dia kekasih duit. Bang, besok pagi nak beli ayam, duit. Besok pagi bangun, mana duit? Duit aja. Siapa yang melakukan tasbih subhanallah, sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedekah. Dapat pahala sedekah. Dan setiap takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sedekah. Faham tak? Setiap menyuruh perkara yang makruf, sedekah. Siapa duduk belakang, pindah depan, itu sedekah. Jadi kau tak boleh marah, itu sedekah. Faham? Dan setiap menegah perkara mungkar, sedekah. Menegah perkara mungkar, sedekah. Siapa yang ambil kitab lagi belum bayar, tolong bayar, itu sedekah. Faham tak? Tak faham lagi tu? Wallahualam. Awak dah bayar semua, alhamdulillah. Semua itu memadai dengan mengerjakan 2 rakaat sembahyang sunat tasbih. Jadi kalau awak tak ada takbir, awak tak ada tahlil, awak tak ada tasbih, tapi awak ada buat solat duha 2 rakaat, itulah mandah memadai seolah dapat itu semua. Tapi lebih pula ada tasbih lepas solat duha, kita tasbih, zikir lagi bagus. Faham tak? Jadi cuba amalkanlah ibu-ibu. Umur kita ni dah 40 tahun, 50. Kau berapa tahun? 28. 26. 26 tahun. 26. Kau? 28. 58 kau? Tadi berapa? 62, 58 kau? 70. Wah. Dah nak lawan aku je. Aku kau agak berapa? Berapa kau kat aku? Berapa? Macam tahu je. Dah kahwin belum? Bolehlah 70 berapa kau? Tahu. Gigi boleh tumbuh lagi tak? Tak apa, makan petai dia. Yalah, gua baik. Ingat jadi walau macam kita kadang tak lupa nak tahlil, lupa nak tasbih. Betul tak? Bangun pagi terus macam tu. Tapi kita buat solat duha, dia kata memadailah dengan mengerjakan 2 rakaat sembahyang duha. Jadi dah mau sembahyang duha ni dapat pahala zikir, dapat pahala tasbih, dapat Allahumma banyak. Betul kita tengok dia punya doa dia, Allahumma inna duha Allah. Mula-mula lupalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma inna duha duhauka wal bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wa qudrata qudratuka atini ma atah tadbir ibadikal salihin. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni itu pula minas salihin. Habis mana doa itu? Wa in kana rizqi fis sama fa anzilhu. Kalau rezeki aku di langit, turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Betul? Kalau di bumi, keluarkan. Wa in kana haraman fatahirhu. Kalau haram kau sucikan, halalkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau jauh kau dekatkan. Itu dia. Jadi kita baca tu seperti ibadat-ibadat orang-orang yang saleh. Jadi kita bacalah doa tu. Dalam buku tu ada kan? Apal doa tu. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Memang mudahlah. Kalau di langit wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau jauh kau dekatkan. Begitulah. Pertama orang berniaga. Orang berniaga kalau dia buat solat duha memang berniaga dia beres. Kalau jauh kau dekatkan, orang tu jauh daripada muar. Nak pergi belikan pergi Jawa. Niat dia nak belikan, jumpa Ustaz Saiman jual buah, dia beli buah. Anda buat. Padahal dia orang jauh tu, kat muar banyak buah tu. Tapi Allah datang, itu kerja Allah. Itu ni kerja Allah. Rezeki Rezeki masuklah tuan-tuan. Anak kita tak ada minang orang
Orang kampung tak nak, tak kali datang orang Sabah datang, jauh orang jauh datang. Minang anak awak. Ini kena rezeki pisama, ini kena rezeki ba'idan jauh, pakai ribu berdekatkan. Ini semua kerja Allah Taala. Tak boleh kita ingatkan Allah awal-awal pagi, Allah ingatkan kita di siang hari. Jadi cubalah buat solat duha ni. Siapa yang belum buat, saya minta tolonglah, buatlah. Tak banyak pun 2 rakaat buatlah. Ambillah masa sikit pagi, masa ni panjang. Daripada pukul 8 pagi tu, 7.30 pagi, lepas solat Isyraq, sampailah sebelum masuk waktu zuhur. Kan panjang tu, takkan tak boleh buat. Betul tak? Ni tadi, kalau boleh tadi, kalau ada yang nak buat kat masjid, datang bawa telekung. Tak ada, buat kat rumah. Tak sempat. Pagi tadi, balik kan mesti ada waktu lagi. Buat solat duha. Doa ada, baca. Macam tu. Ajar anak-anak buat. Kalau satu rumah baca, Masya Allah. Dan sekurang-kurang sunat duha itu 2 rakaat. Sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Bukan 12, 8 kan? Dan sekurang-kurang sunat duha itu 2 rakaat. Sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Dan ada yang mengatakan 12 rakaat. Itu kalau dia nak buat sambung 4 lagi, 12. Tapi kebanyakan 8. Jadi 12 pun boleh, 6 pun boleh, 4 pun boleh, 2 pun boleh, tak buat pun boleh. Pilihlah mana nak. Tak buat boleh tak? Boleh. Yalah, dah tak buat, apa nak buat? Waktunya selepas naik matahari kadar segalah. Kadar lebih kurang pukul 8 lah tu. Kalau duha, kalau Isyraq pukul 7 suku, 7:05 minit Isyraq. Keluar matahari. Dia naik matahari, nak keluar, naik dia tu sunat duha. Lebih kurang pukul 8.30, 9 lah. Kadar segalah dan yang abdalnya berlalu waktu siang 1/4 hari. 1/4 hari mana lebih kurang pukul 9 lah, 1/4. Siang 12 jam, bagikan 4, 3 jam, 3 jam, 3 jam. 9, 12, 3, 6. Faham? Jadi lebih kurang 8 pagi lah. 8 pagi dah boleh sunat duha. Itu kita kena ingat. Lapas niatnya, usalli sunat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Habis salam, Allahu Akbar, baca Allahu Akbar kabirah, baca Fatihah, baca surah apa, Wadduha ke. Kemudian rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad, bangun lagi, Allahu Akbar kabirah, Fatihah, lepas tu apa lagi, wal asri, Qul huwallahu ahad. Boleh, tak jadi masalah. Kalau tak nak juga, rakaat yang pertama Qul huwallahu ahad, rakaat yang kedua pun Qul huwallahu ahad. Boleh tak? Boleh. Jangan kurang abdal. Boleh kurang abdal. Kerana dia nakkan banyak salam. Ucapan salam tu doa. Kerana inti atau parti semayang tu itulah dekat Assalamualaikum. Parti semayang Assalamualaikum. Tu parti semayang. Kalau puasa, parti puasa tu apa? Sahur. Inti dia. Sahur tu barakah. Jadi kalau semayang, Assalam tu, selamat sejahtera di atas kamu, sekian orang yang beriman, aku janji aku tak melakukan keburukan pada kamu, kiri dan kanan. Itu maknanya inti semayang, orang yang buat hubungan baik dengan Allah, Allahu Akbar tadi, akhirnya membuat hubungan baik sama manusia. Itu semua. Lepas tu nak beri salam, dia faham betul-betul. Lagi lapat hadis dia bunyi, yusbihu ala kulli salama min ahadikum sadaqatun, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tamhidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amru bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa yujzu min zalika rak'atani yarka huma minad duha. Itu tadi terjemahan dia. Dia kata tadi, di pagi hari lagi sekalian sendi kamu berkanakkan sedekah. Itu dia. Itu dia punya terjemahan dia. Setiap tahlil sedekah.
setiap takbir sedekah, setiap menyuruh perkara baik sedekah, setiap menegah perkara mungkar sedekah. Semua itu memadai dengan mengerjakan 2 rakaat sembahyang solat duha. Kalau buat 8 lagi bagus. Kalau buat 4 cukuplah macam sembahyang zuhur 4 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dah tua tak kuat, kaki sakit, duduk. Atas kursi ke, tepi katil ke, itu pun penting buat. Yang sihat-sihat pun tak nak buat macam mana lah. Tapi ada beza lah. Kalau kita pun selalu buat solat duha dengan tak pernah buat duha ni ada beza. Tak percaya buatlah. Ya ada beza punya. Itulah. Kerana orang yang jarang buat duha ni, jarang orang buat. Ni amalan-amalan orang salafus salih. Jadi kalau kita boleh buat, insya-Allah alhamdulillah. Faham? Jaga dia. Semua kita nak jaga, sembahyang nak jaga. Basikal jaga tak basikal? Kau rantai basikal kau Dia jaga basikal dia. Aku nak ngalih, nak jual barang basikal. Rantai kata panjang. Bagus betul Kau dah basikal pun jaga, sembahyang pun jaga. Faham kan Habis. Dalam rakaat pertama selepas Fatihah. Ini kalau yang boleh lah. Yang boleh hafal panjang. Wasyamsi waduhaha. Kalau boleh Aku pun tak hafal ni. Aku yang baca surah Al-Waduha aja. Waduha, Alam Nasrah kita baca. Yang kedua kita baca Qul Huwallahu Ahad. Ya. Boleh. Boleh. Itu boleh buat. Bacalah. Tapi ini yang warid dia. Dan rakaat yang kedua setelah Fatihah baca surah Wadduha. Jadi kalau kita rasa panjang, kita perut sakit ke, badan tak berkuat, bacalah surah yang pendek-pendek. Baca Wadduha, Alam Nasrah. Kemudian yang kedua Qul Huwallahu Ahad pun boleh. Itu kalau boleh, Wadduha tu jangan tinggalkan. Kalau bolehlah, baik. Habis solat duha 2 rakaat. Dah boleh buat tak agak-agak? Tak payah lakon boleh buat kan? Ini ambil kelebihan dia itulah. InsyaAllah Allah jamin rezeki kita. Pertama, rezeki kita terjamin. Kesihatan kita terjamin. Faham tidak? Keluarga kita, anak kita terjamin. Segala masalah diangkat oleh Allah SWT. Pasal apa? Waktu duha ini orang sibuk mencari rezeki. Tapi kata ulama, orang lupa nak minta orang yang memberi rezeki. Faham? Ramai orang nak cari rezeki tapi beza. Contoh, rumah saya ada buah durian banyak. Siapa nak durian datanglah. Tu pokok tu kan. Orang datang menderu pergi sana. Ustaz dah suruh. Yang ada dapat besar segini, yang ada dah makan tupai, yang ada, betul tak? Yang kau tidak. Assalamualaikum Ustaz. Ada durian Ustaz? Ada, ambil buah tangga. Siapa dapat dulu? Siapa dapat dulu? Yang cari ke yang jumpa dengan Ustaz? Itu contohlah. Orang cari rezeki, contoh seperti orang cari yang jumpa dengan Tuan dapat cepat. Yang tidak, Tuan ada izinkan. Cari sana, cari. Siapa nak durian? Pergi cari. Menderu cari. Aku nak yang pure, yang puas, yang fresh. Pergi cari. Ustaz tadi subuh-subuh dah ambil dah. Lagi fresh. Taruh sini dulu. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ada tak? Ada buah durian Ustaz? Nak pergi cari durian. Tak payah, itu ada durian tu. Buat tangga tu ambil. Siapa dapat dulu? Balik kita menonong. Kau tak dapat durian? Kau pergi cari, aku dah dapat dulu. Pasal apa? Aku jumpa Ustaz. Allah itu juga. Nak cari rezeki Allah susah. Nak berniaga, nak apa gitu. Tapi kalau kita jumpa Allah, Allah dah tetapkan. Orang pergi gaji hari datang semua sekali beli ni. Contohlah. Tapi kalau Allah tak gerakkan hati orang, tak laku. Jadi kita ngecek orang susah, ngecek Allah Taala. Wa in kana rezeki baik dan pakarihu. Kalau rezeki aku jauh kau dekatkan. Cuma tak cakap je. Kalau rezeki aku dalam kocik-kocik murid aku kau keluarkanlah. Cuma tu je tak cakap. Contohlah. Cuma tu tak cakap. Kalau nak cakap pun boleh tak? Boleh. Kalau ada rezeki aku dalam kocik-kocik orang ni kau keluarkanlah ya Allah.
boleh. Tapi doa sembahyang duha tu dah umum dah tu. Dah umum. Kata kita laki kita lukis sangat, kita sembahyang doa, ya Allah Tuhan, kalau rezeki aku ada di kocik laki aku keluarkan ya Allah. Dia keluarkan nanti. Nah. Ya abang tak pernah beri saya duit, ini pula beri. Tak tahulah hati aku berat je nak kasih kau ni ambil lah. Rupanya kita dah doa dulu. Faham tak? Faham. Ini kita doakan dia, kalau ada rezeki aku kat dapur tu keluarkanlah. Apa tak keluar? Tak keluar dia. Tak ada, dia kata tak boleh, dia cucu dia punya tak keluar kan. Ialah ngasal kau. Yang keempat, solat sunat juga, al-isra'. Isra' ni lain sikit, waktu dia lebih awal daripada duha. Tak pernah buat tau. Buat juga usalli sunat al-isra'. Surat siapa selalu banyak sebab isra', hati dia bersinar seperti sinaran matahari. Isra' mana tempat terbit matahari. Matahari mula naik dinamakan isra'. Mana mula-mula subuh, masuk subuh, lepas tu dah nak habis subuh, keluar matahari nak mula naik. Itu nama dia isra'. Duha tadi lambat sikit daripada isra'. Dia dah lebih naik 7 kaki, lebih kurang dalam setengah jam, dah naik dah tu dah kira duha. Disunatkan memelihara sembahyang sunat isra' serupa jugalah. Jadi kalau nak kita betul-betul kira, orang-orang dulu dia lepas pukul 10 dia baru bangun daripada tempat sembahyang. Sembahyang subuh, lepas subuh zikir, baca Quran, tahlil tu sekali, dah matahari dah keluar. Sunat isra' pula. Zikir, baca doa. Duha pun sampai. Sembahyang duha lagi pula. 8 rakaat duha lagi. Sembahyang lagi. Lebih kurang pukul 10, 11 baru dia bangun. Dah siap kerja dia dengan Allah. Satu hari dah siap. Macam aku tak dapat, 8.30 dah keluar meniaga ke ngajar, tak dapat. Kecuali hari-hari lain. Lain-lain. Rumah pun buat, kita pun buat sama-sama. Tinggal berdua senang. Anak-anak tak balik. Kalau nak balik tak boleh. Lapor tu. Pukul 7 dah gue pisang dah, apa buat jemput dah. Dah tak ada masa. Jadi kadang-kadang Allah panjangkan umur kita ni, ada hikmah dia jugalah. Ya. Itulah. Itulah. Dia pun doa tu, Allahumma kana rezeki fi sama fa zahid tu. Doa. Dia cari dulu berniaga dengan Allah, rezeki dengan Allah dulu, baru makan rezeki dunia. Nampak? Jadi Allah boleh beri dia umur panjang sampai macam itu. Cerita pun tak tahu berapa tahun. Aku agak-agak 90 tahun, ada agak-agak je lah. Engkau dengan aku dulu kau sikit kan? Oh tak nak? Tak nak. Mudah-mudahan lah. Tadi waktu Allah dah tentukan. Jadi ni sebagai isra' pula. Siapa yang belum buat, cakap dengan diri sendiri, aku belum buat ya Allah. Mudah-mudahan aku dah belajar ini hari, kau izinkan aku buat sunat isra'. Jadi pagi-pagi dah bangun, dah siap masak air apa lebih kurang, dah masuk pukul 7. Bolehlah solat isra' pukul 7:05 minit. Apa? Tak boleh. Suruh pukul berapa? 7:09 minit. Lebih kurang lah tu. Suruh matahari mula naik lah. Kan ada waktu sembahyang tu. Bukan maghrib pula. Ya. Oh gitu kalau Oh, dan waktu Isra' tu waktu maghrib. Yalah lebih kurang tu. 7 lebih kurang. Kadang juga waktu maghrib 7:04 minit macam tu kan, kadang 7:02 minit ada. Kadang 7 suku, macam keadaan lah. Jadi itu waktu Isra' kita lah. Lepas tu duha, lepas tu makan minum zuhur.
Matahari mula-mula naik dinamakan isyraq, syuruk atau Melayu, syuruk isyraq. Disunatkan memelihara sembahyang sunat isyraq 2 rakaat juga. Waktunya apabila matahari naik, kira-kira melepasi waktu tegahan. Tegahan waktu haram, waktu tahrim. Lepas sembahyang subuh tak boleh sembahyang sunat. Haram. Faham? Sunat hajat ke semua tak boleh. Kecuali setelah keluar matahari baru boleh sembahyang sunat tu, sunat isyraq. Itu dia. Lapas niatnya usalli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dalam rakaat yang pertama, selepas baca Fatihah, baca surah Al-Kafirun pun bolehlah. Kalau tidak, bacalah izajah pun boleh sebarang. Kemudian dalam rakaat yang kedua, selepas Fatihah, bacalah suratul Ikhlas. Jadi kalau duha tadi nak buat macam itu pun boleh. Faham tak? Tak kira lah tuan-tuan. Itu orang pandai ngaji, rakaat yang pertama Al-Baqarah. Boy. Rakaat yang kedua apa lagi? Al-Baqarah 1 juz. Rakaat yang kedua saya Kudus sampai 1 juz. Habis boleh juga. Boleh kalau bolehlah. Dari sunat. Ada lagi sunat awabin. Awabin ni tak betul-betul jarang orang nak buat. Banyak orang tak tahu waktu dia bila. Bila waktu awabin ni? Yes, lepas maghrib. Berapa rakaat? 6 rakaat. Kita tengok nanti kita baca. Jadi saya minta tolong, kita rasalah semua jenis-jenis sembahyang sunat ni kita rasa. Jangan tak rasa pun, rugi dah. Banyak sembahyang sunat, sembahyang zawal, sembahyang tasbih, kita rasa semua sekali. Kurang-kurang sembahyang tasbih ni kita kena buat semua hidup sekali sekurang-kurang. 300 tasbih dalam satu sembahyang. 1 rakaat 75. 2 rakaat 150. 3 rakaat 4 rakaat 300 tasbih. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. 1. Contohnya lepas salih sunat tasbih rak'ataini lillahi taala. Allahu akbar. Dia ada banyak caralah. Yang ada lepas takbir je dia dah baca. Yang ada baca tak Allahu akbar kabira, lepas tu dia baca. Yang ada Allahu akbar kabira tak baca tasbih Fatihah, tak baca tasbih. Lepas Fatihah baru yang penting dalam qiyam tu mesti ada 15 kali. Dalam berdiri 15 kali. Tak kira mana-mana. Dalam rokok 10 kali. I'tidal 10 kali. Sujud 10 kali. Duduk antara 2 sujud 10 kali. Sujud yang kedua 10 kali. Duduk istirahat 10. Ada 75 kali. Bangun. Lepas tu Fatihah balik. Rasalah buat. Siang boleh, malam pun boleh. Rehat, buat sekejap sebentar. Bawa buku tahu depan, tak apalah. Tak tasbih. Apa? Lebih afdal kita tiap lama. Maksudnya rakaat pertama tu lebih afdal kita baca 15 sampai 25. Maksudnya 15 sebelum selepas surat kita baca lama 10. Lebih afdal kita tiap lama daripada kita duduk lama. Wah. Sujud lama. Tiap lama. Yalah. Qiyam. Oh, 25. Habis yang lain-lain? Yang lain masa kita duduk istirahat, yang duduk nak bangun. Tak. Oh, yang duduk istirahat tak payah baca. Itu boleh lah, kan dah cakap tadi. Itu maknanya yang penting ada dalam satu rakaat tu 75. Ada orang nak baca boleh itulah. Jadi ulama kata pula dia tak mahu meninggalkan setiap harakah tu tasbih. Sebab tu duduk istirahat tu pun kira duduk dia tak mau tinggalkan. Mesti tahu 10. Itu yang pendapat yang macam tu. Ada orang katakan tu kuat abdal diri lebih abdal kerana duduk istirahat tu sekejap memang dah nak bangun. Ya apa? Mana orang yang nanya ni? Jauh no, tu sebab aku duduk depan senang aku dengar. Apa? Tak apa, boleh. Sekurang-kurang situ lah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sekurang-kurang tasbih.
la haula wala quwata illa billahil azim pun boleh. Faham tak? Boleh Tapi kalau dah tak boleh juga, subhanallah, 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 subhanallah 15 kali. Boleh juga, tapi kurang afdal lah. Dia yang diajar sekurang-kurangnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali, 10 kali, 10 kali, sekurang-kurang sampai situ. Baru tu nama tasbih zikir. Allahu akbar. Jadi buatlah ibu-ibu. Apa? Solat sunat tasbih dari segi pahala tak ada beza walaupun kita buat bersendirian ataupun kita berjemaah. Ya. Yang saya baca sebenarnya dari solat sunat. Tak ada beza. Tak ada beza pahala. Dari segi pahala. Tu saya tak tahu. Kalau kita lebih, kalau kita maksudnya kalau kita solat-solat kita tak kejar-kejar, macam kita tasbih lebih dengan lebih. Khusyuk. Bisa soal. Yalah. Macam gini ni sebagai tasbih ni saya cakap tak disunatkan berjamaah. Dia ada sebagai sunat yang sunat berjamaah, ada sebagai sunat yang tak sunat berjamaah. Macam tarawih sunat berjamaah. Faham sunat hajat kalau boleh tak disunatkan berjamaah. Tapi kalau nak berjamaah mesti satu niat. Faham? Yang kau niat lain ni niat lain. Kemudian niat berjamaah kurang afdal. Kalau kita minta negara kita jauh pada balak, itu boleh berjemaah. Kalau satu niat. Faham? Faham ni? Faham Saya minta ustaz ajak murid ni ustaz besok sembahyang hajat. Kenapa? Doakan saya nak dapat jodoh. Itu boleh satu niat. Faham? Siapa nama kau tadi? Yang umur baru 37 ni tadi? Tidak nak dapat jodoh. Mudah-mudahan dia naik motor tak ada ikat bisikal lagi Amin. Kau nak motor? Nak kau beli kan? Tak erti. Bawa je basikal tu dah besar pahala. Betul lah. Banyak orang tengok awak buat pahala. Lagi penat, lagi banyak pahala Tapi kunci lah, takut hilang Sian dah. Baguslah tu. Dia kata apa? Tengok nombor 93 tu. Telah ditunjuki oleh beberapa hadis Rasulullah dan asar. Asar ni hadis juga. Atas kelebihan solat nafilah. Solat nafilah antara maghrib dan isyak ataupun solat awabin. Ia sebab kepada pengampunan segala dosa sebagai tambah kepada pahala solat pada keseluruhannya. Tadi solat awabin ini ataupun solat nafilah nama dia Nafilah ni juga masuk solat-solat sembahyang sunat-sunat tu nama dia solat nafilah. Tapi di sini solat nafilah antara maghrib dan isyak iaitu sunat awabin. Faham? Solat nafilah sebelum maghrib qabliyah. Contohlah ia sebab pada pengampunan segala dosa sebagai tambah kepada pahala solat pada keseluruhannya. Dinamakan solat ghaflah ataupun lupa, kerana waktu itu orang ramai lupa dari solat tersebut. Jadi solat awabin ada juga dinamakan solat ghaflah. Kerana waktu itu orang ramai lupa dari solat dan mereka sibuk dengan perkara-perkara lain. Demikian juga dinamakan solat awabin. Orang yang melakukan solat pada waktu ini diberi ganjaran atas solatnya dan atas pengambilannya faedahnya pada waktu ini yang kebanyakan manusia lupa terhadapnya. Betul lah, lepas isyak je dah ingat makan, lepas maghrib je dah nak sedut nasi makan biasa. Tapi patutnya solat awabin. Dan setiap usaha memperbanyakkan solat dan bacaan akan lebih banyak dan lebih baik besar pahalanya. Jadi walaupun solat sunat, bacaan surah-surah tu naklah kita baca supaya sembahyang itu bertambah dia punya kelebihan dia. Ini tak ada Fatihah rokok alah sunat ustaz, dalam sunatlah kita buat Rojak pada al-faidatu haula solat ba'da al-maghrib.
Fatwa kitab rojok pada faedah-faedah sekelilingan semayang selepas maghrib, itu solat awabin. Jadi faedah dia banyaklah buat je lah. Disunatkan juga memelihara sembahyang sunat awabin, sekurang-kurang sunat awabin 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 20 rakaat. Ada orang kata awabin ni di dada dia 6 rakaat. 6 rakaat. Tapi kita tengok di sini awabin ni berapa rakaat? Memelihara sunat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Ada ulama kata 6 rakaat. Dan sebanyak-banyaknya 20 rakaat waktu antara maghrib dan isyak. Biasa 20 rakaat ni maghrib sampai isyak lah, lebih kurang. Dah masuk zikir-zikir dia 20 rakaat. Jadi orang yang betul-betul dia waktu takarub dengan Allah lepas maghrib serupa macam pagi juga. Lepas maghrib dia sembahyang awabin, sembahyang sunat maghrib, semua awabin, baru masuk isyak. Lepas isyak, sembahyang sunat isyak baru dia berhenti. Lebih kurang pukul 9. Jadi lebih kurang 2 jam. Subuh pun lebih kurang 2 jam. Lepas subuh sampai pukul 9. 2 jam. Ada orang pula buat sampai 3 jam. Jadi kalau siang tu 3 jam, 6 jam. Siang 12 jam. Jadi 12 jam untuk hidup kehidupan dunia, 6 jam lagi untuk beribadat kepada Allah. Maghrib 3 jam sampai isyak. Subuh 3 jam sampai pukul 9, 10. Akhirnya yang lain 6 jam waktu makan, minum, cari rezeki dan sebagainya. Dia bagi macam tu. Yang keenam ni sunat zawal. Sunat zawal ni jarang orang buat ni. Pasal baru sibuk lapor makan tengah hari. Dia pukul 12 lebih kurang. Zawal ialah apabila gelincir matahari dari berdiri tegak di atas kepala kita. Pukul berapa? Pukul 12 katakan ambil betul ni dirikan. Bayang dia tak nampak. Bayang dekat buntut ni. Itu nama zawal. Apabila dia gelincir, itu nama zawal. Gelincir sikit nampak je bayang sikit, itu nama dia zawal. Apabila gelincir, nama dia zawal. Selepas dia tegak di atas kepala kita. Disunatkan sembahyang zawal 2 rakaat. Kalau tengah-tengah matahari tak boleh sembahyang. Haram. Waktunya apabila saja gelincir matahari, iaitu ketika masuk waktu zuhur. Zuhur masuk waktu zuhur bila? Waktu zuhur. Gelincir matahari. Jadi dia kata awal-awal gelincir tu nama dia zawal. Awal tu. Zawal zawal. Usalli sunatan zawal raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat zawal 2 rakaat kerana Allah. Tak ada rasa buat. Agak pukul 12 tu standby dulu. Jam 10 12 1 minit ke usalli sunatan zawal raka'ataini lillahi ta'ala. Lepas 12 sikit je, 1 minit je boleh sembahyang sunat zawal 2 rakaat. Habis. Ya. Pukul 12. Pukul 12 matahari tengah-tengah tak boleh. Apabila dah zawal baru mana? Yalah, maknanya sunat zawal tu sembahyang sunat zawal bukan fardu. Sembahyang sunat mana sebelum zuhur tu kita sembahyang dulu sunat zawal. Ya? Boleh. Boleh zuhur Zawal ialah apabila gelincir matahari. Gelincir matahari kalau tegak-tegak ni rambang. Mana tegak tegak. Gelincir zawal. Zawal ialah apabila matahari gelincir dari berdiri tegak di atas kepala kita. Disunatkan sembahyang zawal 2 rakaat. Waktunya bila saja gelincir matahari, iaitu ketika masuk waktu zuhur. Waktu zuhur pun gelincir matahari juga, tapi dia panjang sikit tak macam zawal tadi. Waktu tu dah gelincir je matahari dah boleh sembahyang zawal.
Kena duduk sekejap dah boleh sembahyang zuhur. Zawal ni panjang juga waktu dia. Asal mula dia daripada mula gelincir. Yang ketujuh, sunat tahiyatul masjid. Sunatkan sembahyang 2 rakaat. Sunat tahiyatul masjid apabila tiba masjid. Jadi sembahyang sunat masjid ni tengok. Kalau ada majlis ilmu, sembahyang ni tak dimuakkadkan. Duduk dalam majlis ilmu. Cuma duduk kena tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim 3 kali. Lepas tu selawat duduk saja. Macam dia tengah ada khutbah sembahyang Jumaat, kita datang sunat mendengar khutbah tu wajib, sembahyang tu sunat. Pendapat yang kedua kata boleh sembahyang tahiyatul masjid tapi yang ringkas, sembahyang yang ringkas. Sembahyanglah cara ringkas saja. Tak payah baca doa iftitah, tak payah apa pasal nak kejokan majlis ilmu. Kalau boleh pula sembahyang tempat yang tak ada dalam majlis ilmu, dalam bilik tu sembahyang. Yang kau datang lambat orang tengok ngajar kau sembahyang kat depan tu. Salih, surat tahiyatul masjid. Allah, ganggu orang. Ganggu majlis ilmu. Nak orang nak tengok ke? Gitu sembahyang tempat yang orang tak nampak. Itu lebih aulah. Kerana ilmu ni Nabi ada sama-sama. Sembahyang tahiyatul masjid, saja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau ibu masuk masjid, tak nak sembahyang satu masjid, duduk baca subhanallah walhamdulillah tasbih. Istighfar dan tasbih baru duduk. Yang ke-8 sunat wudu. Sunat wudu ni buat kerana kelebihan dia ada satu masa Nabi Isra Mi'raj. Nabi nampak kelibat orang berjalan. Itu dia boleh kata itulah iman Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sampai Allah angkat derajat dia sampai ke langit. Lepas tu Nabi dengar tapak kaki berbunyi, tapak kasut, lepak kepuk ke langit. Nabi tanya Jibril, siapa tu Jibril? Bunyi kaki siapa? Kaki Bilal bin Rabah, orang kulit hitam, masuk Islam, jadi tukang muazzin Nabi. Oh, apa kelebihan dia? Nanti kau tengok, kau tanya dia kelebihan dia. Kenapa balik Nabi pun panggil Bilal. Bilal, aku nak tanya kau, apa amalan yang kau buat tak pernah tinggal? Dia kata, aku Rasulullah selepas aku ambil wudu, aku sembahyang sunat wudu 2 rakaat. Salli sunatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Lepas tu baru aku solat qabliyah. Baru aku sembahyang zuhur ke asar ke maghrib. Asal ambil wudu, dia baca doa lepas wudu. Kita jarang buat sunat wudu. Saya tanya, pernah buat tak? Saja Allahu Akbar saja aku sembahyang sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Taala. Kalau ada masa cuba buat. Dan yang tak ada kerja tu dah siang dah sembahyang zuhur ambil wudu, duduk ketika tu kejap sembahyang sunat wudu 2 rakaat. Lepas tu solatlah qabliyah. Begitu. Jadi dapat rasalah besok akhirat Allah nak panggil malaikat sebut. Sekarang sampailah masanya kita membagikan pahala-pahala sembahyang pada umat Muhammad SAW. 1, sembahyang sunat wudu. Allah, kita tak ada pun nak nanya orang, apa sunat wudu tu? Apa sunat wudu? Tengkingkan orang masuk hari kiamat. Tak boleh tanya. Masing-masing nak nunggu amal masing-masing. Orang berdiri datang ambil pahala sijil. Kita tak dapat. Tak ada lagi. Sembahyang sunat duha pun tak ada juga. Allah. Sembahyang sunat awabin pun tak ada juga. Air sembahyang sunat zuhur tak ada juga. Allah. Sembahyang waktu baru ada. Jadi berapa kali tampil? Sekali. Orang sembahyang sunat, ke depan. Begitulah. Besok jangan main. Sunat wudu. Saja aku sembahyang sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini dah belajar buat. Sembahyang dia sama. Cuma niat dia berbeza. Sunat wudu. Bacalah kalau agak-agak nak cepat sembahyang. Baca rakaat yang pertama. Kita baca inna afatullahu ahad. Rakaat yang kedua kita baca qul a'udzu birabbin nas. Boleh juga. Nak cepat.
takut terkentut, marah pula kan. Kimaknya ustaz suruh aku sembahyang sunat wuduk dah kentut aku, dah ustaz pula kena marah. Ustaz yang suruh, kau fikir-fikirlah. Kau nak terkentut sangat tak payah dah baca sembahyang sunat wuduk, sembahyang munafal fardu je. Kau beliau pun tak payah. Kalau nak terkentut sangatlah. Tapi kalau orang yang nakkan pahala, kentutnya dulu, alhamdulillah, aku ambil pahala, ambil sembahyang lagi. Betul tak? Kita ni biasa malas. Ambil air sembahyang, mau keluar bilik air, kentut. Allah, kentut pula, dia kata. Ambil lagi, baru nak pakai air telkung, kimaknya buntut ni, kentut pula. Sampai 3 kali saya maki je dalam keadaan marah, tak boleh. Ambil uduk dalam keadaan marah, tak boleh. Aduh. Sembahyang sunat musafir. Ini tahu nak pergi musafir lebih pada 56 batu. Kena sembahyang sunat salih sunatan safar rak'ataini lillahi ta'ala. Saja ke sembahyang sunat musafir 2 rakaat kerana Allah Taala. Minta dalam kesejahteraan, keselamatan. Faham? Tak pernah lagi nak pergi Kuala Lumpur. Jarang orang kampung nak pergi Kuala Lumpur sembahyang sunat musafir. Jangan nak pergi haji baru sembahyang sunat musafir. Nak pergi umrah. Padahal nak pergi KL tu dah lebih 56 batu. Dah sunat sembahyang sunat musafir. Buatlah. Begitu. Yang ke-10 sunat kudum. Sunat kudum ni sembahyang sunat kudum, sembahyang yang mula-mula tiba di tanah suci. Selawat sembahyang sunatku kudum. Sunat kudum. Apabila seorang tiba di tanah suci Mekah dan bertemu Kaabah, nak dia sembahyang sunat kudum. Tiba 2 rakaat. Satu, yang kedua tawaf kudum. Tawaf kudum pun ada juga, tawaf selamat datang. Bagi orang yang mengerjakan haji lah. Umrah tak ada. Jadi sunat taubat. Sunat taubat pun kena buat juga. Ala dosa tak ada. Mana kau tahu dosa tak ada? Apabila seorang itu bertaubat dan dia sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Lepas tu kalau orang kafir masuk Islam, lepas mengucap, dia ajar sembahyang sunat 2 rakaat saja aku sembahyang sunat taubat, berhenti daripada dosa aku 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita memang ada dosa. Sunat sembahyang sunat taubat ni buat sekali-sekali buat, jangan langsung tak buat. Tapi ada orang buat setiap malam, lepas tahajud buat sunat taubat, kemudian witir baru habis. Itu yang paling baguslah. Yang ke-12 sunat berkahwin. Berkahwin pun kena sembahyang. Saya nak tanya kau, siapa yang lepas nikah bagi sembahyang? Cuba angkat tangan. Siapa yang lepas nikah bagi laki diajak sembahyang? Sunat berkahwin. Kalau belum, kahwin lagi sekali besok sembahyang. Misalnya macam ni, kahwin marin, lepas nikah ada sembahyang tak dengan lelaki? Tak ada kan? Pangkong senyum. Ada tu tak? Macam budak-budak muda sekarang banyak pandai-pandai pasal ada kursus. Sekarang anak awak nak kahwin, kursus. Saya yang bagi dia kursus selalu. Bagi. Ajar dia sembahyang sunat pengantin. Namun sunat berkahwin ni sunat pengantin. Lepas je nikah, masuk bilik, orang tu kata apa? Batal lagi sembahyang kan? Sebelum batal lagi sembahyang tu, kita sembahyang sunat berkahwin. Sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat, kita salam. Batal air sembahyang. Ini air sembahyang pun tak ambil, nak batal apa? Action je. Batal air sembahyang, air sembahyang pun tak ambil. Bodoh betul orang dulu lah. Batal air sembahyang. Tapi air sembahyang ni tak ada nak batal apa? Menggatalkan air sembahyang ada, bukan batal. Sunat taubat, sunat berkahwin. Apabila selesai akad nikah, berkahwin dah nikah dulu. Apabila selesai akad nikah, disunatkan kepada pengantin sembahyang sunat kahwin 2 rakaat. Pengantin lelaki atau pengantin perempuan. Ini tak disunatkan berjemaah. Tapi kalau nak buat berjemaah pun tak diharamkan, boleh. Laki bini sembahyang sunat berjemaah. Saja aku sembahyang sunat pengantin kerana Allah Ta'ala. Takut tak boleh sembahyang, gigil tengok laki daripada belakang. Yang laki pula gigil, nak cepat nak mandang bini. Kalau gitu sembahyang masing-masing. Salih sunatul arus. Kemudian walimatul urus. Walimatul arus. Kita cakap walimatul urus, bukan walimatul arus. Sama lebih kurang lah.
Saja aku sembahyang sunat berkahwin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi nak kahwin pun ada. Ada dia punya sembahyang. Kerana melahirkan kesyukur. Sembahyang ni melahirkan kesyukuran. Faham tidak? Ni dah kahwin syukur tak? Dulu tak ada bini syukur tak? Syukur. Yang ke-13, sembahyang sunat perhentian. Apabila seorang yang musafir berhenti di satu tempat, disunatkan sembahyang 2 rakaat sebagai sunat perhentian musafir. Kita tak berhenti. Tu dah sampai. Parking, makan. Bukan sembahyang, makan. Jarang yang sembahyang. Kecuali ada seorang kata sembahyang, mana apa engkau ni? Apa sembahyang mak? Tu bapak dia faham. Atau mana akak engkau ni? Akak sembahyang. Sekarang tempat perhentian ada telkom semua. Banyak orang beri telkom, kain pelekat ada, songkok haji, banyak ada. Lepas tu masuk lepas kencing, ambil uduk, sembahyang. Sunat perhentian nama dia. Jangan berhenti tu nak makan dia, nak kencing. Makan, kencing. Makan, kencing. Sembahyang tak ingat. Mana tak nak jadi kekasih Allah. Kencing, alhamdulillah, lapang perut. Betul. Batu makan, alhamdulillah, kenyang perut. Tapi ruh kita tak kenyang, zahir yang kenyang. Sembahyang sunat 2 rakaat lepas makan, lepas kencing, berak makan. Lepas tu naik kereta balik. Tak payah sangat kalau nak buat. Kalau orang lelaki senang, atas kursi je dia sembahyang. Meja mana ngadap kiblat. Allah. Perempuan payah sikit, lelaki senang. Tak pergi surau pun tak apa. Saya baju dia bersih, buka sepatu atas kursi tu, Allah Akbar. Boleh sembahyang sunat sambil duduk boleh. Ataupun dalam tokar pun boleh. Sembahyang sunat perhentian. Jadi kita cuma amalkanlah sesekali, cuba ada rasa. Jadi kalau besok bagi markah kita dapat. Yang ke-14, sembahyang sunat ihram. Banyak tak sembahyang sunat ni? Satu pun tak buat. Apabila seseorang berniat ihram haji atau umrah, nak buat haji atau nak buat umrah, ia hendaklah melakukan sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas pakai ihram, sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas pakai ihram, kata kita nak pergi umrah, nak turun di Jeddah, terus pergi Mekah. Sunat kita kena pakai ihram di Malaysia, dalam kapal terbang ataupun di Kuala Lumpur. Dah mandi sunat ihram, lepas tu dah pakai ihram, lepas tu sembahyang sunat ihram. Saya juga sembahyang sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Tapi tak boleh niat. Niat belum tempat dia. Cuma sembahyang sunat ihram selepas memakai ihram. Niat. Lepas tu sembahyang Allahu Akbar dekat airport. Saja ke sembahyang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jangan niat pula nawaitul umrah tu kena dam, tak boleh. Niat umrah dia mesti dekat Jeddah sekurang-kurang atau Karnul Manazil dalam kapal terbang. Tapi kalau sembahyang dia boleh selepas ihram, dah boleh pakai, dah boleh niat sembahyang sunat ihram. Sebelum ihram tak boleh. Sembahyang sunat ihram. Apabila seseorang berniat ihram haji atau umrah, bila seseorang berniat ihram haji atau umrah, ia naklah melakukan sembahyang sunat 2 rakaat. Apabila seseorang berniat ihram, ada niat dia berniat, ada niat untuk mengerjakan ihram. Berniat ihram haji atau umrah. Bila seseorang berniat ihram haji atau umrah, ia hendaklah melakukan sembahyang sunat 2 rakaat. Bukan berniat haji tidak, dia berniat ihram. Niat ihram haji. Saja aku mengerjakan ihram umrah kerana Allah Ta'ala. Dia pun sembahyang sunat. Niat umrahnya belum. Niat pakai berniat ihram haji, bukan berniat haji. Tengok dalam kitab tu. Apabila seseorang berniat haji atau umrah, lain tak? Lain. Dia niat nak buat haji atau Yang ini apabila seseorang berniat ihram haji, nak pakai ihram Jadi nak pakai ihram tu pun ada sembahyang sunat. Faham tak? Ingat baik, jangan salah. Apabila seorang berniat ihram haji, berniat ihram
berniat nak pakai pakaian putih tu tadi untuk haji atau umrah, lepas pakai dia terus niat mengerjakan solat sunat 2 rakaat. Bukan dia niat haji belum lagi, dekat Mekah buat tempat yang tertentu pun boleh ni niat. Jadi niat ihram lain, niat haji lain. Boleh faham tak ni? Sembahyang sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf, selepas tawaf sembahyang sunat. Sampai Mekah kita di Jeddah dalam kapal niat saja kemenjadikan umrah. Sampai Mekah terus tawaf umrah. 7 keliling. Lepas tawaf terus bersa'i. Lepas sa'i terus bercukur. Faham? Itu nama dia. Lepas tawaf, sebelum sa'i kita sembahyang sunat 2 rakaat dulu. Lepas sembahyang sunat 2 rakaat barulah pergi sa'i Sofah ke Marwah. Lepas tu bergunting, habis kerja umrah. Senang, tak usah. Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat tawaf kerana Allah Ta'ala. Saja aku sembahyang 2 rakaat sunat tawaf kerana Allah Ta'ala. Selepas mengelilingi Kaabah 7 keliling, habis. Lepas tu sembahyang sunat tawaf. Lepas tu pergi sa'i. Sembahyang sunat sa'i tak ada. Sembahyang sunat tawaf ada. Boleh faham ya? Ini bagi orang nak mengerjakan haji besok. Sampai Mekah, kita tawaf umrah. Lepas tawaf umrah, kita nak pergi umrah. Lepas tu habis 7 keliling, sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Lepas tu pergilah sa'i pula 7 kali. Habis. Yang ke-16, sembahyang sunat istiharah. Istiharah ni bagi orang yang selaru fikirannya atau kesamaran dalam memilih suatu pekerjaan atau sebagainya. Nak terima tak terima pinangan Ustaz Sulaiman ni. Nak terima tak terima, nak terima tak terima. Anak Ustaz Sulaiman dia belum tengok lagi. Cantik tak cantik, tinggi ke pendek macam Ustaz Sulaiman, atau lagi pendek macam Ustaz Sulaiman. Anak dara aku tinggi pula tu. Macam Jopri pula tinggi. Macam mana? Istiharah dulu. Faham istiharah. Jangan duit tinggal RM10. Nak beli petai ke nak beli keledek? Masuk masjid tu, istiharah. Boleh tak boleh? Boleh. Kan dah fikir. Selalu tekak ni nak makan petai. Dah lama tak ada petai. Petai RM10, keledek RM12. Mana nak beli ni? Beli keledek ke beli petai? Beli keledek ke beli petai? Tanya orang, kau nanya suka hati kau lah, duit kau. Baik aku tanya Tuhan. Masuk dalam ni, bayang so. Salis, tak istiharah orang tu. Allahu Akbar. Betul tak terbayang-bayang petai ke keledek, petai ke keledek. Lama sembahyang kau tak sah. Sembahyang kerana keledek, kerana apa? Jangan bayangkan. Lepas sembahyang, mana yang tergeraknya. Tengok sana, nampak keledek, beli keledek saja. Tak terfikir yang macam tu. Sembahyang istiharah nama dia lah. Tapi itu tak mensabar lah. Petai sama keledek pun nak sembahyang istiharah. Tapi tak boleh juga, duit cuma RM10. Macam mana nak beli? Semua punya keledek beli, petai minta satu papan. Dapat juga, jadilah. Itu berkat solat istiharah. Faham? Dan jika kau ambil kau kata kau dah sembahyang. Padahal kau tak sembahyang tak boleh. Sembahyang solat istiharah ni biasa orang buat kerana masalah-masalah yang gawat lah. Yang gawat kepala dia, sibuk macam mana kan, nak istiharah. Biasanya orang kalau nak kahwin dah, sembahyang istiharah dulu. Sembahyang istiharah, nak musafir. Macam dulu tidak, dia ambil burung, dia terbang balik, pung, tengok. Burung tu ke mana? Dia balik ke sana, ke kanan, boleh. Ke kiri, tak boleh pergi. Ke belakang, tak boleh. Kalau burung tu balik ke depan dia, boleh. Itu haram. Telik yang macam tu, hukum dia haram. Itu tak boleh. Pendek kita sekurang-kurang kita nak temannya tapawid. Kalau tak sembahyang istiharah pun tapawid. Tengah jalan ni. Ya Allah Tuanku, kereta aku ni tak bawa lesen ni. Tak, orang kata ada polis depan. Jalan mana agak-agak sini ke jalan sini? Ya Allah, bismillah, tawakal. Hati bergerak kiri. Lalu jalan kiri. Ada polis pula. InsyaAllah dia tak peksa jalan. Itu dah mana berkat kita tafawid.
Tafawid ni tak payah sembahyang. Serah bulat pada Allah. Tafawid nama dia. Tafawid serah bulat pada Allah. Cuma tafawid Boleh juga tu sekurang-kurang. Bagi orang yang celaru fikirannya atau kesamaran dalam memilih suatu pekerjaan atau sebagainya, disunatkan sembahyang 2 rakaat sunat istikharah, meminta Allah memilih apa yang terbaik bagi dirinya dalam masalah yang dia hadapi. Jadi semua masalah yang bercelaru minta Allah Ta'ala bantu. Jadi kita ni untung tak terlepas dengan Allah. Kalau kita faham, minta Allah bantu. Kata orang nak jual kebun, duit kita ada, nak beli tak beli. Nak beli mayang istiarah. Barang rupanya berat pada beli. Beli tu pun beli. Rupanya kebun tu ada emas. Tu Tuhan beri kita. Ada emas. Dan sebab sembahyang istiarah tadi rupanya Tuhan gerakkan hati kita pilih yang ini. Walaupun mahal-mahal tapi istiarah juga. Kalau gerakkan berat pada yang ini. Beli. Itu mesti ada kebaikan dia. Tak? Tengok sana pula. Kebun dia kami banyak. Pokok-pokok, buah-buahan banyak. Yang ini tak ada buah-buah apa-apa, gondol je. Sembahyang istiarah. Yang mana agak kena? Kena yang sana yang banyak kebun. Dia tak payah istiarah dia. Yang banyak hasil lah. Rupanya babi pun banyak. Besok pagi bayar duit, babi pun datang, anak bini pun datang, menantu dia datang. Habis petang pula monyet pula datang. Habis buah-buah dia habis. Pasal tak ada istiharah. Nampak tak? Kalau nak istiharah, itu penting. Istiharah ni maknanya kita minta kepada Allah Ta'ala membuat keputusan. Bukan kita. Allah minta keputusan. Macam menantu ke anak kita bergaduh lah, bini nak cerai tak buat, cerai tak cerai, tak buat istiharah. Mana baik? Buat pada istiharah. Orang dulu sikit-sikit istiharah je lah. Pasal dia ingat kepada Allah. Kita nak fikir, tanya orang, tak payah. Dalam rakaat pertama selepas membaca Fatihah dibaca surah Al-Kafirun. Kuliah lah. Dan rakaat yang kedua Fatihah dibaca surah Al-Ikhlas. Mudahlah. Allahu Akbar. Selepas beri salam ada dibaca doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Ini dia. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Sedap maknanya Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pemilihanmu menerusi pengetahuanmu, dan aku mohon kepadamu mohon kekuatanmu menerusi kudratmu, serta aku meminta padamu sebagian dari limpah kurniaanmu yang sangat besar. Sesungguhnya engkau amat berkuasa, sedangkan aku tidak berkuasa, Ya Allah. Engkau maha mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui, dan sesungguhnya engkau amat mengetahui segala perkara yang gaib. Minta tu kita doa pada Allah. Baik. Allahumma in kunta ta'lamu anna hazal amri. Maknanya Ya Allah, kiranya engkau mengetahui bahawa perkara ini adalah sebaik bagiku dalam urusan agamaku. Hazal amri itu mana perkara yang kita niatkan tadi. Kata dia nak beli kebun. Ya Allah, Tuanku, sekiranya engkau mengetahui perkara urusan aku ni nak beli kebun ni baik bagiku, khairul li, baik bagiku pidini, baik bagiku dalam urusan hidupku, serta natijah pada urusanku kini dan akan datang. Fidini wa ma'ashi wa afiatil amri ajilu wa ajilihi faqduruhu li wa yassirhu li summa barik li bih wa in kunta ta'lamu anna hazal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajilihi wa ajilihi fasribhu anni waqdur liyal khaira haitsu kana summa ardini bih. Maknanya Ya Allah, kiranya engkau mengetahui bahawa perkara ini adalah sebaik bagiku dalam urusan agamaku juga, dalam urusan hidupku, serta natijah pada urusanku kini dan akan datang, maka tetapkanlah ia bagiku
dan permudahkanlah ia untukku, serta berikanlah daku padanya. Dan kiranya engkau mengetahui bahawa perkara ini membawa kejahatan kepadaku dalam urusan agamaku, juga dalam urusan kehidupan dan natijah urusanku kini dan akan datang, maka elakkanlah ia dariku dan tetapkanlah kebaikan untukku sebagaimana sepatutnya. Kemudian jagalah aku meridainya. Jadikanlah aku meridainya. Macam kita nak beli motokar lah. Nak beli motokar, orang kata murah-murah, jadi tak jadi. Buat istihara. Buat istihara. Minta kepada Allah, kalau dalam cakap Melayu je lah, doa. Kalau urusan ini ya Allah ada kebaikan bagi aku, kebaikan dalam hidup aku, kebaikan dalam agama aku, kebaikan dalam rezeki aku, kebaikan dalam umur aku, kebaikan di dalam perjalananku, kebaikan pada keluargaku, maka kau izinkanlah aku memilikinya. Kalau tidak, tak payahlah ya Allah. Jadilah. Mana ada kita tafawid pada Allah, ada kita serahkan pada Allah. Jadi hati kita tengok macam nak tak nak. Tiba-tiba ada orang datang je. Ji, kereta ni memang bagus je. Kawan dah pakai dulu ni. Jadi hati kita ada penunjuk datang. Mula orang rumah kata tak payah lah bang, tak kereta siapa kita tak tahu. Tiba-tiba nengok orang kenal kita pula. Ustaz Sulaiman, dia nak apa ni? Alah nak tengok motokan ni. Ni tak payah tengok ni, kawan punya ni. Kawan jual dengan dia. Berapa dia nak jual dengan Haji? 16,000. Boleh sangat Ji. Dia beli dengan kawan 15,500. Patutlah dia jual dulu. Hati kita tenang lah. Tak ada apa-apa komen Ji, insya-Allah. Allah tu pula insya-Allah pula. Alim. Insya-Allah Ji, kawan pakai memang baiklah. Tak ada apa-apa. Cuma kawan anak kawan tak beri kawan bawa kereta ni. Dia nak belikan kereta lain. Dia nak pakai duit. Dia belikan kawan kereta buruk je 3,000. Dia nak pakai duit, jual 15,500. Jadi ini kereta ni memang baik. Tak ada, Haji pakai dulu. Kalau Haji tak nak, tahun depan jual dengan saya. Saya bayar balik 16,500. Contoh. Jadi hati kita lapang tak tu? Itu petunjuk daripada Allah. Ini beli apa je? Tak payah ni, ini kereta kawan dah tahu sangat ni. Tak percaya dia panggil pomen. Ini menantu kawan punya ni. Dia gasak aja sana kemari, angkat sawit, angkat apa, dah tak payah lagi kereta ni. Tak jadi beli. Ada je petunjuk. Itu mana Allah Ta'ala yang menentukan. Jadi sebab itulah kita istiharah ni, memang kalau boleh, memang kita kena belajarlah bab-bab ni. Kerana ada pergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kan pukul 11. Iya ke? Wallahu a'lam. Sampai sinilah, besok sembahyang hajat Ya? Solat je lah. Solat lepas sembahyang kita doa je. Boleh. InsyaAllah. Walaupun kita ada pergantung apa juga urusan kita, ada pergantung dengan Allah, memang selamat. Betul. Lepas itu tutup dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kau dah lebih sikit kau cakaplah ustaz, dah panjang ustaz tu dah. Kau dengar cakap aku dah pukul 11 dah. Tak apalah, bolehlah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.